Dan hasil daripada rezeki yang tak barakah, beli makanan, lalu makanan itu tak barakah, membentuk hati, jiwa, akhlak anak kita. Subhanallah, cerita ini sangat memberi tamparan kepada kita sebenarnya. Kerana apa? Mungkin itulah asbab. Kalau kita tanya anak, kenapa perangai kau macam ni? Kenapalah tak nak dengar cakap mak ni? Sebenarnya soalan itu perlu tanya pada diri sendiri. Kenapalah anakku jadi macam ni? Bang, cuba kita cek harta kita. Mungkin kita tak keluarkan zakat. Ramai mana wanita yang pakai emas tak keluarkan zakat emas. Kalau siapa belajar dan baca pak zakat, emas ni kalau lebih 800 gram kena keluarkan zakat. Ada orang dia tak faham, dia pakailah semua tu sebab dia kata ini emas dipakai. Kalau yang dipakai lebih dari 800 gram kena keluar. Yang disimpan apa semua? Kita ada zakat pendapatan, kita ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perniagaan. Yang jual online ramai mana tak bayar zakat? Saya jual kecil-kecil je ustazah. Pergilah cek. Mana tahu haul nisab cukup. Kalau tak cukup tak payah bayar. Yang penting kita tahu. Sebab dari sudut itulah zakat ini maksudnya penyucian. Sebab harta tu tak bersih, tak suci, lepas tu dibeli makanan. Saya teringat kisah ibu yang hebat, wanita yang hebat di Indonesia. Yang 10 orang anak dia hafiz-hafizah tu kan. Saya pernah baca cerita dia sebab dah lama. Tapi baru ni ada video yang dia share. Bagaimana dia didik anak 10 orang hafiz-hafizah. Dan dia pun hafiz-hafizah juga mak ayah. Dan mereka bukan masuk sekolah tahfiz. Dia orang hafal sendiri di rumah. Mak ni hafal sendiri di rumah. Kita mungkin terlalu sibuk kot kan. Tak sempat nak hafaz Al-Quran. Terlalu sibuk sangat kita semua ni. Allahu Akbar. Tapi saya dengar cerita dia. Kalau anak buat salah, bila anak buat dosa, anak menjawab ke, anak solat lambat ke, apa yang mereka buat suami isteri adalah solat taubat. Mereka akan segera solat taubat. Dia kata, apa yang berlaku pada anak sebenarnya Allah nak tegur kami sebagai ibu dan ayah. Mesti ada dosa kami sebagai ibu ayah yang menjadi anak jadi begitu. Tapi kita biasanya cari dosa anak. Kita akan salahkan anak. Kamu ni mak dah hantar sekolah yang terbaik. Mak dah ajar itu ini. Macam mana ni perangai ni? Tak tahu nak bersih perangai ni. Menjawab lah apa ni? Bila nak berubah ni? Anak tu kau boleh menjawab. Mak bila nak berubah? Mak pun menjawab dengan ayah. Tapi budak tu tak ada kuasa untuk menjawab. Masya Allah. Maksudnya ialah dia cerita bagaimana, bukanlah dia cerita secara riak tak. Tapi bila orang tanya, macam mana anak akhlak baik dalam keadaan dunia hari ini, pengaruh yang banyak. Memang dia serahkan jagaan anak kepada Allah. Tapi dia ingatkan, wahai ibu ayah sekalian, sekiranya ada akhlak yang tidak elok terhadap anak, ada apa-apa yang kita tak suka pada anak, lalu kita ibu bapa yang pertama sekali kena mahu taubat dengan Allah. Itu adalah asbab dosa-dosa kita, kesilapan kita. Sebab anak itu adalah acuan kita. Lalu bila ibu bapa ni bertaubat, minta ampun, ya Allah, tunjukkanlah apa kesilapan kami ya Allah. Kenapa anakku, bukan anak dia buat dosa besar pun, mungkin anak dia ada akhlak kurang sikit. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, mungkin ada rezeki yang tak bersih, mungkin ada sumber yang kau tak redha, sekian-sekian. Untuk Allah tunjukkan supaya dia boleh baiki dirinya sebagai ibu ayah dan membaiki anak-anaknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Seterusnya 5F dah siapkan, dah habis. Kemudian 5S. Oh, ada lagi. F satu lagi. F yang terakhir adalah fun. Hiburan. Hari ini banyak sangat hiburan. Hiburan, pelbagai jenis hiburan. Facebook adalah satu bentuk hiburan. Tapi ada manfaat. Boleh dengar ceramah. Kan, dengar ceramah Ustazah Asma lah. Sampai mimpi-mimpi lah masuk saya dalam mimpi. Ramai sangat yang jumpa saya. Ustazah, saya mimpi Ustazah. Yang PM, Ustazah saya mimpi. Menghantui lah. Saya kata kenapa sampai mimpi? Sebelum tidur tengok ceramah Ustazah. Patutlah mimpi. Dah tertidur tu kan. Tapi Ustazah ceramah juga dalam mimpi pun. Sian saya. Takkan saya tak rehat langsung. Sebenarnya ramai yang cerita macam tu. WhatsApp. Ada subhanallah. Ada satu mimpi yang saya rasa syukur sangat. Seorang muslimat ni dia cerita orang muda. Saya rasa mungkin orang tak sampai 30. Sebab gaya tulisan tu tulisan orang muda. Ustazah, saya nak cerita sikit.
Saya sebenarnya dah lama tak solat, dia kata. Saya dah lama tak solat. Takdir Allah, saya terdengar ceramah ustazah. Saat saya terdengar, saya asyik dengar ceramah ustazah. Saya mula dengar. Tapi saya tak solat lagi. Sehinggalah pada satu malam, saya bermimpi ustazah datang. Ustazah ceramah. Kemudian ustazah, lepas dah ceramah, ustazah ajak saya solat. Ustazah ajak dengan lembut je. Jomlah solat, jom. Saya jawab pada ustazah. Ustazah nak solat, ustazah solatlah. Dalam mimpi itulah dia menjawab. Ustazah senyum saja. Kemudian ustazah pun solat. Kemudian tak lama ustazah ajak lagi. Jomlah solat. Macam itulah cerita dia. Kemudian bila dia bangun, start daripada tu saya dah mula solat balik. Allahu Akbar, subhanallah. Mungkin itu asbab. Asbab untuk dia dapat balik hidayah. Setelah bertahun dia tak solat. Dia kata saya dah tak suka, saya memang tak nak solat apa semua. Kalau pergi ke Sarawak lagi banyak kisah-kisah yang sebegitu. Yang memang tak tutup aurat, tak pakai tudung apa semua. Kalau saya turun Sarawak, ustazah saya dah pakai tudung. Ustazah sebenarnya saya tak pakai tudung. Yang free hair ramai sangat. Saya kata awak boleh terima ustazah ceramah kasar-kasar. Tak, ustazah bukan kasar, ustazah cuma straight forward saja. Ustazah direct saja, tapi saya boleh terima. Sebenarnya itu adalah rezeki dia. Allah nak beri dia hidayah. Saya perantaraan kecil saja. Tapi syukur subhanallah, walaupun menghantui tidur, moga-moga bukanlah jadi hantu ke dalam mimpi kan. Hadir dalam bentuk yang baik, masya-Allah. Sebenarnya saya tak ada kelebihan apa-apa masuk mimpi orang. Itu sebab kita kan kalau fikir tengok apa-apa, ia akan jadi mimpi kan. Sebab itulah. Jadi kalau tak nak mimpi saya, jangan tengok sebelum tidur ya. Okey, subhanallah. Seterusnya 5S. Saya sebut fun tu tadi. Fun ni Instagram, game, semualah hiburan. Muzik dan sebagainya. Drama. Saya takut sangat tengok drama Melayu. Malam tadi ada tertengok. Oh, boleh juga tertengok. Betul, saya tertengok. Sebab rumah tak ada siaran Astro ke Enjoy ke, tak ada. Tapi adalah cerita jadi tertengok dan bukanlah tengok habis. Sebab dah lama tak tengok drama Melayu. Saya rasa nak sebut je nama drama ni. Tapi tak boleh, nanti saya kena saman. Ya Allah, pakai ketat gelemat. Daripada atas sampai bawah ketat gelemat. Nampak semua macam tak pakai apa-apa. Ini yang Nabi sebut golongan. Mudah-mudahan kita tengok, ya Allah berilah dia hidayah. Mudah-mudahan sempatlah dia berubah sebelum meninggal. Tapi Nabi sebut golongan wanita golongan yang kamu tidak pernah nampak pada zaman ni wahai para sahabatku, tapi akan ada pada akhir zaman. Iaitu ada golongan pertama bab berkaitan dengan pemerintah, golongan yang kedua wanita yang berpakaian tapi telanjang. Memang betul, ketat daripada atas sampai bawah, macam tak pakai apa-apa. Dan Nabi sebut mereka ini, golongan ini tidak mencium bau syurga. Maksudnya bukan sekadar masuk syurga, bau syurga pun diharamkan kepadanya. Sedangkan Nabi sebut syurga itu boleh tercium 500 tahun perjalanan. Jadi, golongan yang tidak boleh cium bau syurga lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab bila dia berpakaian begitu, bukan keburukan dirinya saja. Bayangkan kalau filem, drama itu dilihat ribuan, puluh ribu orang yang melihat, dia dapat dosa yang sama. Kemudian dia merosakkan ramainya mata yang melihat. Sebab itu kalaulah seorang isteri kan dia layan, suami pun tengok, anak-anak pun tengok sama. Agak-agak apa yang berlaku? Anak bila dah biasa tengok pakai yang ketat gelemat, pakai seksi, pakai singkat skirt, bila dia tengok orang di luar, dia dah tak heran. Sebab dalam rumah ibu ayah ajak melihat aurat tak rasa apa-apa. Melihat seksi tengok je. Astagfirullah. Tapi bila anak tu tak diberikan pelihatan tu dalam rumah, bila luar dia nampak, dia akan tunduk. Dia tengok je, astagfirullah. Dia tengok, umi teruknya. Jangan tengoklah, jangan tengok. Sebab bila lihat boleh mengeraskan hati. An-nazaratun, pandangan mata yang melihat perkara maksiat. Sahmun masmumatun min sihami iblis. Adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Bahaya sangat. Banyak kerana pandangan, sebab ia akan jatuh ke hati, merosakkan jiwa dan hati anak kita. Datang daripada mana? Hiburan. Alah, bukan nak buat apa sangat, sekali-sekala berhibur.
Bukan kata tak boleh berhibur. Islam agama fitrah. Islam meraihkan manusia perlukan hiburan. Tapi pilihlah hiburan yang Islamik. Subhanallah. Bukannya hidup dengan berhibur Islam ni boring, tak. Memang takkan boring.